Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via MY. Channel yang selalu membongkar kebenaran yang disembunyikan, mendedahkan apa yang tidak berani diungkapkan, dan menyoal kepimpinan yang tidak boleh disoal. Pada video kali ini kita ingin cakap terus teranglah. Cukuplah dengan permainan silap mata politik. Cukup dengan alasan yang basi. Persoalannya, siapa sebenarnya yang musnahkan Sabah? Baru-baru ini, Datuk Masidi Manjun membuat kenyataan yang mengundang perdebatan hangat. Katanya, kerosakan jalan raya, gangguan bekalan elektrik, dan krisis air di Sabah adalah berpunca daripada kegagalan Kerajaan Persekutuan. Bunyi macam meyakinkan, tetapi apabila kita kupas betul-betul, ada sesuatu yang pelik. Kenapa? Sebab GRS, Kerajaan Negeri Sabah yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Jinor, yang merupakan sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan. Ya, betul. GRS dan Pakatan Harapan berada di dalam Kerajaan Perpaduan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau Putrajaya gagal bantu Sabah, bukankah GRS juga bersalah? Takkanlah bila ada jawatan dan kuasa dalam kerajaan pusat, semuanya manis dan mesra. Tetapi bila rakyat marah pasal kemudahan asas, terus lempar salah ke atas. Kita tanya lagi, kalau benar GRS tidak ada kuasa untuk menyelesaikan isu rakyat, kenapa dulu GRS dengan bangga berkempen bahwa hubungan mereka dengan Kerajaan Persekutuan akan membawa kemajuan besar kepada Sabah? Ingat lagi, masa awal 2023 ada kenyataan-kenyataan daripada pemimpin GRS yang mendabik dada kononnya hubungan istimewa dengan Putrajaya akan membawa lebih banyak peruntukan, lebih banyak proyek pembangunan. Sekarang bila jalan macam keropok yang patah, elektrik asyik blackout, air pula macam nasib, kadang ada, kadang tiada. Selepas itu, terus salahkan Persekutuan. Mana pergi semua janji-janji manis yang dulu? Dalam isu tenaga, contohnya, GRS dengan selamba menyalahkan TNB dan hak milik SESB. Tetapi Sarawak pun dulu di bawah TNB juga. Tapi mereka ada political will, yaitu kemahuan politik, untuk mengambil alih industri tenaga mereka sendiri. Hasilnya, hari ini Sarawak bukan sahaja ada bekalan tenaga yang stabil, tetapi sudah mula mengekspor hidrogen ke luar negara. Sabah, tiada pelan, tiada hala tuju. Yang ada hanyalah alasan dan sidang media. Begitu juga dengan isu air. Masih dikata puncak masalah sekarang ialah kerajaan dulu yang tamatkan konsesi air. Tetapi dia lupa, atau mungkin sengaja buat lupa, tentang skandal Watergate Sabah pada tahun 2016. Rakyat Sabah masih lagi ingat bagaimana SPRM merampas 114 juta ringgit wang tunai, jongkong emas, dan juga jam mewah daripada pegawai Jabatan Air Negeri Sabah. Memang rasuah tahap gila. Duit yang sepatutnya untuk membina pipe air bersih ke kampung-kampung luar bandar lesap dalam akaun peribadi. Yang peliknya, selepas skandal ini meletup, senyap terus. Tiada sebarang tekanan politik untuk membawa dalang-dalang ini ke muka pengadilan. Tiada tindakan terhadap menteri yang terlibat. Persoalan kita, adakah kerana ada tangan-tangan di dalam GRS sendiri yang mahu cerita ini tutup? Dan bila kita bercakap soal jalan raya yang setiap hari pecah, rosak, berkelopak macam kawasan perang, GRS tetap guna skrip yang sama. Itu bidang kuasa Persekutuan. Tetapi bila PRN Sabah, janji GRS bukan main gah mahu membangunkan Sabah, mahu memberikan wajah baru kepada infrastruktur. Sekarang bila jalan tidak siap, jalan tidak rata, terus mahu menyalahkan orang lain. Itu namanya bukan pemimpin. Itu namanya pelakon. Mari kita jujur, rakyat Sabah bukanlah bodoh. Mereka nampak siapa yang ikhlas, siapa yang penakut, siapa yang hanya tahu sembunyi di sebalik alasan. GRS tidak boleh terus bermain wayang.
Mereka yang berjanji, merekalah yang mesti tunaikan. Lebih menyedihkan, dalam soal pembangunan luar bandar, masih ramai penduduk Sabah yang hidup tanpa akses kepada air bersih dan juga elektrik. Menurut laporan media pada awal 2024, lebih 40% kawasan pedalaman Sabah masih bergantung kepada generator ataupun lampu pelita. Banyak lagi sekolah-sekolah yang daif, hospital kekurangan dokter, jalan ke klinik pun macam trek 4x4 Borneo Safari, di mana peruntukan yang sudah dijanjikan. Masalahnya bukan kuasa, tetapi keazaman. Bukan bidang kuasa, tetapi ketakutan ambil risiko politik. Kalau benar GRS mewakili rakyat Sabah, kenapa tidak perjuangkan autonomi penuh untuk pengurusan utility negeri? Macam yang dilakukan oleh Sarawak, kenapa tidak desak Kerajaan Persekutuan untuk segera tunaikan tuntutan MA 63? Kenapa tidak berani menekan kabinet pusat yang mereka juga duduki? Sekarang mari kita bincang pula tentang perkara yang paling panas. Adakah GRS sebenarnya sedang melindungi kepentingan tertentu dan bukan rakyat Sabah? Kenapa kita tidak dengar suara tegas GRS dalam isu pemberian hasil petroleum? Di Sarawak, Premier Abang Jo tegas memperjuangkan hak negeri sehingga menubuhkan Petros, syarikat minyak milik negeri yang kini aktif dalam industri minyak dan gas. Sabah pula diam. Sedangkan hasil minyak Sabah menyumbang lebih 10 bilion setahun kepada kerajaan pusat, tetapi pulangan kepada negeri hanyalah sekitar 5%. Kenapa tiada usaha untuk menubuhkan contohnya Petro Sabah? Kenapa pemimpin GRS takut menuntut hasil minyak yang sepatutnya jadi hak Sabah? Takut dengan siapa? Anwar, Petronas, ataupun takut terputus kontrak dan jawatan? Dan mari kita tanya satu lagi soalan berani mati. Nah, berani mati sudah. Adakah GRS hari ini hanyalah boneka kepada Kerajaan Persekutuan? Kalau betul GRS adalah wakil rakyat Sabah, kenapa perlu tunduk? Kenapa perlu takut? Perlu terlalu takut untuk bersuara dengan lantang? Kenapa terlalu bergantung kepada restu Putrajaya untuk membuat keputusan? Di manakah prinsip Sabah for Sabahan yang selama ini dilaung-laungkan semasa kempen? Jadi, rakyat Sabah, kita mahu terus ditipu dengan alasan basi ataupun kita mahu bangkit? Tanya, siapa sebenarnya yang sabotaj negeri kita? Sudah tiba masanya kita berhenti memberi muka kepada pemimpin yang hanya tahu menuding cari. Sabah perlukan kerajaan berani, pemimpin yang bukan hanya bercakap tetapi bertindak. Kalau Anda setuju, tinggalkan komen Anda. Kalau Anda marah, nyatakan kemarahan Anda. Ini adalah tanah kita, ini adalah negeri kita. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Baiklah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsikan video ini. Di channel ini, di Current Sphere MY, kami tidak takut soal yang sensitif sebab kebenaran memang pedih, tetapi ia mesti didengar. Terima kasih karena telah menonton. Kita jumpa lagi di dalam video ulasan yang akan datang dengan satu lagi persoalan yang pasti buat ramai tidak senang duduk. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.